من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bersama kita mulakan tazkirah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وعلى آل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang segala-galanya bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah, bercakaplah dengan perkataan yang baik-baik, perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Yang saya hormati seluruh penduduk kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan selama-lamanya lah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan juga pertolongan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik, dilapangkan masa. Alhamdulillah kita sama-sama dapat berkumpul, berhimpun, solat berjamaah, kemudian dapat duduk dalam majlis ilmu sementara nanti masuknya waktu Isya ini. Mudah-mudahan semuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai amal soleh insyaallah. Tuan-tuan dan puan ibu yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, Man 'amila shalihan, sesiapa yang beramal soleh, buat amal soleh, buat kebaikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dan juga tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Min dzakarin aw unsa, sama ada dia itu lelaki ataupun perempuan, dan dilakukan perbuatan tersebut dalam keadaan dia beriman, wa huwa mu'minun. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kata kami akan menghidupkannya dalam kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Orang beramal soleh, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, dan dia buat amal soleh itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghidupkan dia dalam keadaan yang kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, mungkin kesihatan kita baik, minda kita baik, fikiran kita baik, seluruh kehidupan kita akan menjadi baik. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, kata Allah, dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka buat. Kita buat sikit je, tapi Allah Subhanahu wa taala balas
lebih lagi daripada yang kita buat. Jadi mudah-mudahan kita duduk dalam masjid ni pada malam ni, insya-Allah saya mengharapkan diri saya juga, khususnya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam keadaan melakukan amal soleh. Jadi kita mudah-mudahan Allah, apa yang kita buat pada malam ni sekiranya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah nilai sebagai amal soleh. Turut kepada ayat surah An-Nahl tadi, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini kita akan sambung ada 2 hadis lagi daripada kitab yang baru ni. Kitab yang baru. Saya ada tolong ni ada tu. Ada 5 buah kitab. Bila tak apa yang dekat Saleh tu ada ini bagi itu satu. Ini kitab jilid yang kedua. Habis malam ni dua kita akan baik. Jadi kita akan habiskan 2 hadis daripada kitab jilid 1. Baik, bab yang terakhir dalam bab yang kedua terakhir dalam kitab jilid 1 ini, bab 140. Bab 140. Buku yang jilid 1. Jilid 1 buku biru. Buku dia baru ni habis dekat tu, saya nak beli lagi tapi dia dekat Salah Saleh tu dia stok tak banyak kan. Saya kata order lagi, kalau ada lagi ni saya apa nanti saya beli ni. Yang tu saya belanja semua. Saya ada lagi saya beli. Baik. Bab 140. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-mal salih lil mar'i salih. Bab pada menyatakan harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Imam Bukhari susun dalam bab 140 ni, bab al-mal salih lil mar'i salih. Bab pada menyatakan harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Hadis yang ke-299. Hadis ini hadis marfu'. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Musa bin Ali qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala ba'atha ilayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi summa atihi fa fa'altu fa ataituhu wa huwa yatawadda fa sa'ada ilayya al-basar summa qata'a thumma qala ya Amr inni uridu an ab'asaka ala jayshin fayughnimuka Allah wa arghabu laka raghbatan min al-mal as-salihah. Qultu inni lam uslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fil Islam fa akunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Amr ni'mal mal salih lil mar'i salih. Yang bermaksud daripada Musa ibnu Ali, dia telah berkata, aku telah mendengar ayahku berkata, aku mendengar Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah mengutuskan utusan kepada aku. Nabi menghantar seorang kepada Amr ibnu al-As, lalu menyuruh aku mempersiapkan pakaian dan senjataku
kemudian datang kepada Nabi SAW, maka aku lakukan. Lalu aku datang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pada ketika itu sedang berwuduk. Kemudian Nabi SAW mengangkat pandangannya kepadaku, kemudian menundukkan pandangan. Kemudian Nabi SAW berkata, Nabi tengah berwuduk, tengok apa nama Amr bin As ni. Kemudian Nabi tegur balik. Kemudian Nabi kata apa? Wahai Amru, sesungguhnya aku hendak mengutuskan engkau bersama tentera agar Allah mengurniakan ghanimah. Nabi nak menghantar, nak suruh Amr bin As ni ikut pergi perang. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ghanimah. Ghanimah ni pun kita bisa dengar kan? Ghanimah ni harta rampasan perang. Dia harta perang ni dia ada beberapa jenis. Saya pun study dah sikit kan. Ingat lupa lama ni. Tak pasal Ustaz Nordin dah pusing. Kita mazat. Dan aku menginginkan untukmu harta yang baik. Kata Nabi nak Amr ni dapat harta yang baik. Lalu aku menjawab, Amr bin As kata apa? Sesungguhnya aku bukan memeluk Islam kerana inginkan harta. Sesungguhnya aku telah memeluk Islam kerana suka kepada Islam. Lalu aku sentiasa bersama dengan Rasulullah. Maknanya Amr kata apa Nabi? Dia masuk Islam ni bukan sebab nak cari harta, bukan sebab apa? Sebab memang dia tertarik, suka kepada agama Islam. Kemudian apa kata Nabi? Maka Nabi SAW telah bersabda, wahai Amru, sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang-orang yang baik. Ya, kalau lepas perang, harta rampasan perang tu, ghanimah itu bukan yang tak elok, kan? Dibenarkan dalam agama, boleh terima. Sebenarnya kalau siapa yang tak pernah dengar kata itu, ghanimah tu adalah harta rampasan perang yang diambil daripada kaum muslimin, daripada musuh, yang terdiri daripada barang-barang kekayaan yang mereka bawa semasa peperangan tersebut. Itu ghanimah. Musuh bawa dalam medan perang tu, harta-harta yang ditinggalkan setelah musuh tewas tu dinamakan sebagai ghanimah. Begitu juga dalam istilah harta ni, yang kedua disebut sebagai al-fai'u. Al-fai' ni apa? Bermakna penyerahan. Bermaksud dia sama macam dengan ghanimah juga. Dan dia memiliki makna fai' ni dia lebih luas lagi. Maksud sini adalah seluruh harta benda meliputi tanah-tanah dan negeri musuh dan diri musuh itu sendiri. Tanah tempat tu, kawasan tanah tu pun dikira sebagai harta rampasan perang. Tapi dia tak sebut nama ghanimah. Ghanimah tu mungkin baju besi, mungkin senjata, mungkin apa, adalah peralatan perang tu sebut sebagai ghanimah. Tapi kalau al-fai'u, alif lam fa ya hamzah, al-fai'u, dia lebih gitu. Tanah musuh tu pun dikira sebagai harta rampasan perang. Kemudian jenis yang ketiga disebut sebagai al-anfal. Al-anfal ini harta rampasan yang diberikan oleh pemimpin atau panglima perang, ketua perang itu kepada para tentera. Hal ini sebagai tambahan daripada harta yang telah dibahagi-bagikan. Ada harta yang mungkin special, yang kata apa? Tak special lah sebut. Ketua pemimpin dapat contoh perang, pedang yang lain sikit lah daripada biasa ni kan. Itu pun dikira sebagai harta rampasan perang untuk ketua-ketua ni. Itu dinamakan sebagai al-anfal. Ada juga nama lain disebut sebagai as-salbu.
As-salbu ni adalah sesuatu yang dirampas daripada musuh yang telah terbunuh dalam sesuatu pertempuran. Okay, itulah antara istilah-istilah harta dalam peperangan. Cuma dalam riwayat kita ni disebut sebagai ghanimah. Istilah dalam hadis kita ni yang kita baca ghanimah. Ghanimah ni adalah yang kita fahamlah, maknanya harta daripada rampasan perang. Baik. Dalam syarah kepada hadis ini, saya pergi sikitlah. Antaranya disebut orang yang dimaksudkan dengan orang yang soleh itu ialah orang yang sentiasa menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia menjaga amal soleh, dia menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia untuk dibuat, dilaksanakan, dia laksanakan. Begitu juga yang disebut di sini, yang dikatakan orang yang soleh itu adalah orang yang menjaga hak-hak dia selain daripada Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu Taala. Dia juga menjaga hak-hak dia dengan manusia yang lain. Hubungan dia dengan Allah, okey. Amal soleh, orang soleh juga hubungan dia dengan manusia pun baik. Ini disebut sebagai orang yang soleh, orang yang baik-baik. Baik, harta di sinilah harta yang baik, maknanya harta yang boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Ini harta yang ada manfaat dah. Ada juga harta tapi dia tidak manfaat. Harta sini adalah harta yang bermanfaat. Dan selain daripada itu, dalam syarah juga sebut hadis ini menunjukkan bahawa seseorang itu boleh mengumpulkan harta yang halal. Harta yang halal. Ini pun kita sedia maklumlah kan. Harta salah satu harta yang kita cari dari usaha kita sendiri satu. Kemudian harta daripada kita ambil daripada rampasan perang. Asalnya bukan itu harta kita, tapi disebabkan peperangan, musuh kalah, musuh tewas, harta itu termasuk dalam harta yang halal dan kita boleh ambil dan akan diagih-agihkanlah kepada para pejuang, para tentara. Ya, itu sedikitlah uraian daripada hadis ini. Baik. Hadis yang ke-seterusnya adalah 141. Bab yang ke-141, bab man asbaha aminan fi sirbihi. Hadis terakhir dalam kitab dia yang pertama ni. Ya, harta perang ni kira macam rezeki juga kan. Sebelum kita pergi perang, kita tahu kita nak dapat harta ghanimah. Tak ada jaminan kan. Mungkin kalau kita mati tak dapatlah harta ghanimah tu. Jadi dia juga merupakan satu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat manusia. Suatu rezeki Allah ni dia banyak cara. Ada rezeki yang telah dijamin, kita buat tak buat pun kita dapat rezeki tersebut. Ada juga rezeki kerana usaha dan juga kerja penat kita. Kalau kita tak usaha tak dapat rezeki. Rezeki ni apa adalah rezeki? Duit. Rezeki kan? Rezeki apa rezeki? Kalau ikut ayat itu, Rasulullah menyarankan supaya Amru ikut berperang, tapi sekarang belum berperang. Jadi kalau berperang tu dia akan mendapat harta rampasan perang. Ghanimah itu rampasan perang. Habis sahabat-sahabat lain ni macam mana Ustaz? Dibahagi-bahagikan. Dia bukan mesti dapat dia. Nabi sebut sini orang yang baik-baik kan berperang ni berjihad. Jihad ni orang baik kan? Orang baik. Orang baik ni dia akan dapat harta yang baik. Hadis ni mungkin sebut nama seorang, tapi bila dalam selepas peperangan
harta rampasan perang itu akan dibahagi-bahagikan mengikut orang kata apa, perencanaan, agihan, kesesuaian kepada pemimpin perang tersebut. Bukan maksud sini dapat dia seorang, kan? Tapi nak ceritanya orang pergi berjuang ni fisabilillah, sudah pasti orang yang soleh, sudah pasti orang yang baik. Jadi Imam Bukhari usul kat ni, orang yang baik ni pun dia layak dapat harta yang baik. Harta rampasan perang tu bukan harta yang kita boleh terima, boleh diagih-agihkan. Boleh agihkan. Itu rezeki. Tapi dia pergi perang tu tujuan dia nak dapat harta ghanimah ke? Tak. Perang tu untuk agama, untuk jihad fi sabilillah. Kalau tak ada, kalau dibagi pun, kalau dia tak nak pun tidak ada, tidak jadi masalah. Itu rezeki lah. Betul tak rezeki ni kita tahu kan? Rezeki ni apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, sama ada benda tu baik ataupun buruk. Itu rezeki. Kadang kita nampak rezeki ni benda yang baik tak? Kadang-kadang mungkin pada kita benda tu tak berapa elok, buruk kan? Kita kata ni bukan rezeki. Tak, itu juga adalah rezeki. Rezeki. Kita dapat kesihatan yang baik, rezeki. Kesihatan tak baik, rezeki tak? Rezeki juga. Contohlah kan, kita jumpa doktor, sakit dalam badan ni, sakit kan, pergi doktor, scan tengok adalah penyakit apa yang doktor kata, oh ini tak lama ni, 6 bulan ataupun paling lama pun setahun. Paling lama setahun. Rezeki ke tak rezeki? Rezeki. Kalau kita hanya tengok kepada sakit, Allah kan macam musibah, macam ujian kan. Tapi apa rezeki dia? Pengampun dosa. Allah bagi peluang kepada kita. Mungkin dengan sebab 6 bulan lagi kan, ialah betul ke tidak tu Allah alam kan, menurut kan. Ada juga yang betul kata 6 bulan, hidup sampai 6 tahun, hidup je kan. Tapi maksudnya dalam tempoh itu sudah pastilah orang yang beriman dia akan buat sehabis baik. Kalau dia sebelum ni dia jenis tak sembahyang, pasti dia akan tak tinggal solat. Kalau dia sebelum ni belum baca Quran, dia akan baca Quran kalau boleh setiap hari. Kalau dia sebelum dia orang yang tak bersedekah, dia akan bersedekah. Itu dia katakan di sebalik ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya itu adalah rezeki. Berbeza dengan orang yang kadang-kadang Allah cabut nyawa dalam keadaan dia tidak sedar. Mungkin dia tengah melakukan dosa maksiat, tak sempat pun dia memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cabut nyawa dia. Berbanding dengan kita yang sakit teruk ni, doktor kata 3-4 bulan, 5-6 bulan lagi akan, berdasarkan kepada ilmu kedoktoran, 6 bulan lagi jalan, 6 bulan lagi. So kita ada masa. Sebab tu setiap apa yang berlaku tu adalah rezeki daripada, sebab semua tu datang daripada Allah SWT, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ni lah yang saya sebut ni kan, macam mudah je kan cakap keluar kat mulut ni. Tapi kalau diuji, kadang-kadang belum tentu lah. Belum tentu lagi kata Alhamdulillah rezeki sakit, belum tentu. Masa duduk sihat elok ni boleh lah kan. Cantik rasa cakap elok kan. Cuba Allah uji sikit, dia akan mula menyalahkan macam-macam. Ujian Dia dalam Quran dan ada orang kata apa, disebut sebagai rezeki Allah ni Allah dah tetapkanlah kepada manusia. Antaranya sebut sebagai rezeki yang telah dijamin. Contoh dalam surah Hud ayat 6. Saya bawa ni sedikit. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu telah tersurat di dalam Lauh Mahfuz yang nyata. Maknanya semua tu ada rezeki. Cuma kita tak tahu.
Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki kerana usaha dan juga kerja yang kita buat. Allah juga berfirman dalam surah An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, apa yang dia buat. Apa yang dia buat. Orang dia dulu tiba-tiba ada orang datang usaha dia tak buat kerja pun. Dia tengok ada orang bagi sumbangan ke, tolong dan sebagainya kan. Tapi orang dia kena usaha. Usaha baru dapat. Itu rezeki. Rezeki kerana bersyukur. Sebabkan kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki kepada kita. Ini dinyatakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini pun kita dah biasa dengar kan. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu memberitahu demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Bersyukur tambah. Okey, kita tak usah, tapi sebabkan kita bersyukur, Allah akan tambah rezeki kepada kita. Dan sesungguhnya kata Allah, ingat jika kamu kufur terhadap segala nikmatku, sesungguhnya kata Allah, azabku sangat pedih. Itu sebab bersyukur tersebut. Gimana tahu kita yang duduk sihat, dan rezeki sihat, lapang, hati tenang, kepala tak serabut, duit tak banyak tapi hati tenang. Ada orang hati tak tenang, terus orang bagi duit dia banyak pula kan? Macam-macam. Sebab apa? Mungkin sebab kita banyak bersyukur. Kesihatan yang kita dapat pada malam ni sebab mungkin kita termasuk dalam orang yang banyak bersyukur. Jadi Allah tambahkan lagi nikmat itu. Tuan kan boleh datang ke masjid ni. Ni bukan kuat fizikal ni, boleh sampai ke masjid ni. Hati, Allah bagi kekuatan kepada hati. Kalau nak ikut sihat bukanlah kuat sangat pun. Kaki ada lemah sana, sakit sana sini kan. Sebab apa kita boleh sampai? Kita boleh sampai ni sebab hati. Allah dah bagi taufik, kekuatan dalam jiwa kita untuk datang solat berjemaah, untuk mengarahkan masjid, duduk dalam majlis ilmu. Ini datang daripada kekuatan hati, kekuatan iman kita. Kan? Tu ada orang disanggup kan, sakit sikit, pening sikit, dia bagi juga. Sebab yang kuat tu bukan fizikal dia, tapi adalah rohani dia. Hati dia dah jatuh cinta kepada majlis ilmu. Tak kisahlah siapa pun datang, jenis tak pilih. Ada jenis tak pilih, ada orang dia jenis pilih kan. Dia pilih kan, oh malam ni Ustaz Nasri tak nak. Okey, tak apalah, itu pilihannya. Ada orang dia tak pilih. Apa saja, tak kisahlah siapa datang ke, aku tetap juga akan sampai. Itu semua tu main dia. Bukan kaki kita, bukan fikiran kita. Allah dah campakkan dalam hati kita orang yang sayang, orang yang suka, orang yang cinta duduk dalam majlis ilmu. Itu kita bersyukur tu. Sebab bukan semua orang yang Allah bagi kelebihan tersebut. Mungkin kat saya pun Allah tak bagi pilihan. Ada masa pilih-pilih kan? Bukan, biasalah kan. Mungkin kita ada urusan, kita ada itu apa nama, manusia biasa memang ada macam itu kan. Tapi ada orang yang Allah pilih. Juga ada dalam ini kan, setiap malam tak kisahlah kan, siapa pun datang kan, dia tetap ada duduk dalam majlis ilmu. Ada orang tu nama syukur, namanya syukur, dia bersyukur ke? Nama syukur, wallahu a'lam tu. Tapi paling kurang nama dia baiklah, kita doa kan. Dia ada orang dia bersyukur, dia tak bagi tahu. Dia ada orang dia tak tunjuk, tidak zahirkan. Cuma kita nasihatkan ni, saya nasihatkan diri saya sendiri. Saya nasihatkan diri saya sendiri. Dan sejauh mana kita ni, hati kita, jiwa kita, iman kita dengan majlis-majlis tazkirah, dengan majlis-majlis ilmu. Hati kita sendirilah kan. Jadi kalau kita Allah dah pilih kita, syukur, alhamdulillah, dia kemudian istiqamah.
minta Allah SWT teruskan bagi peluang kelebihan tu kepada kita. Sebab Allah boleh cabut. Mungkin malam ni kita rasa kita datang, kita dah okey. Esok Allah bagi hujan sikit, sakit apa sikit ke? Sakit kaki, kan? Dia jadi macam malam. Allah boleh cabut bila masa. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut sekarang syukur banyak-banyak sebab contoh hari Ahad malam Isnin. Kalau tak ada program lah, saya mengajar malam ni di masjid ni, mungkin saya tak duduk kat masjid kalau kata tak ada malam ni. Sila-sila yang tak tahulah kat mana. Mungkin dekat supermarket mana-mana kan. Tapi disebabkan ada orang tolong susun, tu takdir Allah lah melalui kan. Alhamdulillah dapat duduk malam ni. Itu sekarang jealous juga tengok tuan-tuan kan, yang dah boleh setiap malam duduk dalam majlis ilmu. Setiap malam, bukan saja malam, hari Sabtu ada kuliah subuh, hari Ahad pun ada kuliah subuh, muka dia juga ada. Kalau saya jealous tu. Sebab apa? Sebab saya tak boleh macam tu. Sebab tak boleh macam tu. Kita cuma tahu saja kelebihan-kelebihan, tapi kita tak boleh duduk macam tu. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah pilih kita. Boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh imarah, boleh solat berjemaah setiap waktu di masjid. Itu satu kelebihan yang Allah bagi. Allah pilih kita. Mungkin Allah permudahkan rezeki itu sebabkan kita ni orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga rezeki yang tidak disangka-sangka kan? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Boleh rujuk surah Al-Falaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita ada bahasa ayat apa ni? Ayat 1000 dinar kan? Barang sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Kemudian rezeki kena beristighfar. Orang yang banyak beristighfar juga boleh menyebabkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rezeki kepada dia. Ini boleh rujuk dalam surah Nuh ayat 10 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sehingga aku berkata kepada mereka, ini Nuh berkata kepada kaum dia, mintalah ampun, mohonkanlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia yang Allah Maha Pengampun. Sehingga kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu. Begitu juga rezeki kerana berkahwin. Berkahwin juga boleh menambah rezeki kita. Ini boleh rujuk surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama wa ankihul dia ada satu juga bisa nulis. Wa ankihul ayyama. Tak ada satu. Dia ada kopi itu salah. Yang bermaksud saya baca maksudnya lah, takut saya baca ayat ini salah. Dan kahwinkanlah orang-orang yang bujang, ini sama lelaki atau perempuan daripada kalangan kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, sama lelaki dan perempuan. Dan jika miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpahan kurnianya. Dari Allah itu maha mengetahui. Surah Nur ayat 32. Sebab kahwin itu Allah bagi rezeki. Maknanya rezeki ni, punca rezeki ni luas.
Selain daripada yang sebut hadis yang kita baca tadi, masuk perang. Begitu juga dengan rezeki kepada anak. Anak juga adalah sumber rezeki kita. Boleh rujuk surah Al-Isra ayat 31. Termasuk, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepada kemiskinan ataupun kebapaan. Kata Allah, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Dan lagi dalam hadis ini disebut juga rezeki kerana keberkatan pagi. Nanti kita akan jumpa ayat selepas hadis tadi akan datang, akan jumpa kelebihan keberkatan waktu pagi. Kemudian rezeki kerana menjalinkan hubungan silaturahim, jalinkan hubungan persaudaraan. Silaturahim itu juga adalah sumber punca rezeki. Punca Allah SWT nak kurniakan rezeki kepada kita. Baik, itu yang tadi pasal rezeki dia tu hadis yang ke-299. Tadi saya dah baca ya. Okay, bab 141. Bab man asbaha aminan fi sirrihi. Bab pada menyatakan barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman pada diri dan keluarganya. Hadis yang ke-300, hadis marfu', haddatsana Bishr bin Mahum qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Shumailah al-Ansari al-Qubai an Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari an abihi an Nabi SAW qala man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu ta'amu yawmih faka'annama hizat lahu dunya atau kama qala. Jadi pada Salamah ibnu Ubaidillah ibnu Mihsan al-Ansari daripada bapaknya, daripada Nabi SAW. Baginda Nabi SAW telah bersabda, barang sesiapa pagi-pagi dalam keadaan aman, yakni ataupun tenang di dalam jiwanya. Siapa-siapa yang dia bangun pagi tu, perasaan dia, jiwa dia tu rasa aman, rasa tenang. Kemudian diberikan keafiatan, diberikan kesihatan yang baik. Dia bangun pagi, hati tenang, kesihatan pun baik kan. Tak ada sakit kepala, tak ada sakit perut, tak ada sakit keafiatan, kesihatan yang baik. Dan dia juga mempunyai makanan pada hari itu. Bukan sahaja hati tenang, sihat tubuh badan, ada makanan yang cukup pula. Maka Nabi seolah-olah dunia itu dikumpul lalu diberikan kepadanya. Maknanya dia mat yang didapat pada begitu cukup baiklah kan. Hati, jiwa tenang, kepala tak serabut kan, kemudian badan pun tak sakit. Bangun pagi tengok ada rumah pun dah siap masak makanan cukup kan. Nabi orang macam ni seolah-olah dunia itu dikumpul lalu diberikan kepada dia. Maksudnya apa? Dia tidak bimbang dengan harta dia hilang, dirompak, dicuri dan sebagainya. Aman, jiwa dia tenang. Jadi kita ni satu nikmat lah. Nikmat ni bangun pagi kepala tak serabut. Ada orang bangun pagi kepala serabut, buka mata ya, kepala dia sudah fikir macam-macam. Ada tak kawan? Saya rasa bukan ada ni, banyak ni. Dia yelah, serabut ni boleh macam-macam lah. Mungkin duit tak cukup kan, mungkin kesihatan, mungkin ada masalah-masalah kan. Dia jadi jiwa dia tak tenang. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah. Tapi kita insya-Allah pun sekarang ni kalau ada yang tak puas sihat pun tak tahu sangatlah sikit dia kan. Ni ada yang dalam masjid bulan ni semua sihat, orang afek elok. Sihat orang afek kan. Tapi adalah sikit kan.
Bangun pagi nak kena telan ubat cimanin sikit. Ada orang bangun pagi nak kena apa? Insulin kan apa kan. Tapi sikit-sikit lah kan, sebab masa tu dah sampai masa tu, tapi kita masih lagi sihat walafiat, masih lagi boleh tenang kan. Dia sakit fizikal, Allah Ta'ala lebih ahli, lebih lama daripada saya kan. Sakit fizikal ni kan kita mudah tahan. Yang sakit mental ni, kepala serabut, stres, ni yang jadi cabaran. Jadi cabaran. Kita fikirlah, orang masih bekerja dia fikir masalah kerja kan. Orang yang dah besar pun kau tak fikir masalah, tak ada masalah lah orang dah besar. Jadi ada masalah tak? Sebab saya jumpa lah yang senior lah kan, kakak orang saya yang berusaha kan, lega ustaz kata kan, tak payah fikir apa kan. Alhamdulillah dah hebat ni kan. Saya tengok tak tahu lah yang dah besar macam mana. Seminggu je tenang kan. Lepas tu dah mula ni dapat telefon, ayah boleh jaga anak saya sekejap, saya boleh kan. Ayah pun tak ada apa nak buat kan, rumah kan, kan boleh jaga sekejap kan. Dia mula lah kan, kita mula fikir macam tak ada masalah apa tapi untung orang yang jiwa tenang ni dia satu nikmat lah dia rasa. Dia jiwa tenang ni kan mesti ada duit banyak kan. Kan mesti ada kan. Jiwa tenang. Bangun pagi boleh senyum dengan orang, boleh duduk minum. Wish nikmat tu. Pagi-pagi sebelum subuh boleh dah bangun sembahyang tahajud tenang. Dia orang masuk waktu azan, kalau dapat kesempatan pergi masjid surau boleh pergi sembahyang berjemaah tenang di hati kan. Balik lepas sembahyang, kalau ada kuliah kita duduk dengar sekejap kan. Habis kuliah, kalau tak ada kuliah kita pergi duduk minum kat mana-mana. Tenang, kepala tak serabut kan. Kita makan roti canai pun nafas, tak ada masalah. Oh, itu satu nikmat lah saya rasa. Sebab dalam kita duduk makan minum pagi tu, ada orang dia makan juga tapi dia tak tenang. Ada orang dia makan dia tenang. Kalau kita bisa kawan duduk jumpa orang, mungkin kawan nilai kita dan kita pun nilai kawan kita kan. Kadang kita duduk cerita benda lain, dia jawab benda lain. Itu tanda-tanda mungkin dia makan juga dengan kita, tapi dalam kepala dia kita tak tahu apa masalah dia. Kalau tak dia mungkin kita. Ya, kita mintalah kepada Allah. Kemudian Nabi disebut ni jiwa tenang, sihat tubuh badan, makan cukup. Sihat, makan tak cukup pun tak ada juga, dia tak tenang juga kan. Mudah-mudahan itu dikumpulkan kepada seluruh isi dunia ni seolah-olah diberikan kepada kita. Itulah lebih kurang. Habis kita jilid yang pertama. Hadis yang kita tengok skip sebelum kita tutup ni. Jilid yang kedua. Jilid yang kedua disambung hadis yang ke-100, bab yang ke-142. Bab Tibin Nafs. Bab ada menyatakan perasaan ceria dan juga senang hati. Tentang perasaan ceria dan juga senang hati. Jadi dia bersambung ni. Dia bukan kitab baru ni, dia apa? Dia benda lain, disambung babnya. Kalau kita beli yang kitab yang Malaysia yang tebal tu, dia tebal lah, 2 jilid yang tebal. Dia ada juga kitab tu. Tapi kitab Indonesia ni kita nak, kalau kita susah nak cari apa maksud dia. Tiba-tiba keluar keponakan. Benda keponakan apa? Dia istilah-istilah tu lah. Kalau kita baca kitab Indonesia, kita baca habis yang mudah-mudah ni lah. Baik, hadis yang ke-301. Di sini panjang juga ni. Hadis marfu', hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Sulaiman bin
Bilal an Abdullah bin Sulaiman an Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'az bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani yuhaddits an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi athar al-ghusl wa huwa tayyibun nas fazanna annahu alamma bi ahlihi faqulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafs qala ajal walhamdulillah thumma dhukira al-ghina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tayyibun nafs minan ni'am. Daripada Mu'az ibnu Abdullah ibnu Khubayb al-Juhani, diriwayatkan daripada bapak saudaranya yakni Ubaid ibnu Mu'az, bahwasanya Rasulullah SAW telah keluar kepada mereka dan pada diri Rasulullah SAW terdapat bekas ataupun kesan mandi. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan ceria. Maka kami menyangkakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersama dengan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami melihat engkau berkeadaan ceria, muka senang kan? Rasulullah menjawab, benar, dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Kemudian disebut tentang kekayaan. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kekayaan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa, dan sihat bagi orang yang bertakwa pula itu lebih baik daripada kekayaan. Dan rasa ceria itu adalah sebahagian daripada nikmat. Dalam doa ini ada beberapa perkara. Jadi insyaAllah kita akan bincang, kita ulas sikit sebab ada beberapa perkara lah yang sebenarnya kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Wallahu'alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang tu datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini, 1, 2, 3 hadis ini memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.